Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis, barisan panel penilai yang arif lagi bijaksana, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kami kumpulan Brilliant Hedge mewakili bahagian pendidikan teknik dan vocational yang dinaungi oleh Tuan Haji Ahmad Tajuddin bin Jab, Encik Isa bin Kasim selaku pengerusi, fasilitator Tuan Haji Jasni Ismail dan Ketua Kumpulan Encik Muhammad Zulhilmi Mansur. Ahli kumpulan Brilliant Hedge terdiri daripada Puan Belinda Suib, Puan Perida Abdullah, Puan Nur Salawati Muhammad, Puan Nora Sudin dan saya sendiri Puan Erni Lagomi. Untuk makluman hadirin sekalian, kumpulan Brilliant Hedge telah ditubuhkan pada Januari 2007 dengan keahlian seramai 8 orang. Jumlah projek yang telah kami laksanakan adalah satu, iaitu mengkhusus kepada bidang teknikal. Objektif kumpulan, sentiasa bersiap sedia memberikan perkhidmatan yang terbaik berdasarkan perkongsian nilai-nilai bersama, iaitu integriti, mengutamakan pelajar, prihatin kecemerlangan akademik dan memupuk semangat bekerjasama secara berkumpulan. Manakala moto kumpulan pula adalah inovasi menjana transformasi. Di samping itu, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, antara pencapaian hasil projek kumpulan Brilliant Hedge ialah mendapat pengiktirafan daripada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran Malaysia, Yang Amat Berbahagia Tan Sri Alimuddin bin Muhammad Dom, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Baiklah, bagi memperincikan lagi projek kami, saya dengan sukacitanya mempersilahkan Ketua kumpulan kami, Encik Muhammad Zulhilmi Mansur, untuk membentangkan perincian projek yang bertajuk Kemerosotan SPM 2007 bagi mata pelajaran sejarah yang ditetapkan oleh BPTV berdasarkan grade purata sekolah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Ermi, barisan panel penilai, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melaksana dan menyelesaikan masalah yang dipilih, kumpulan kami menggunakan konsep PDCA sebagai teras pelaksanaan projek. Sehubungan itu, kami telah mengenal pasti masalah di sekolah menengah teknik Gombak, iaitu ada 6 masalah yang dikenal pasti, tetapi kami memilih masalah yang ketiga, iaitu kegagalan mencapai sasaran SPM subjek sejarah yang ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Teknik atau hari ini yang dikenali sebagai bahagian pendidikan teknik dan vocational. Pemilihan ini kerana ini adalah pengkhususan kami sebagai guru sejarah di Sekolah Menengah Teknik Gombak dan memberi tumpuan kepada core business atau tugas kami yang utama. Sehubungan itu, kita dapati pada tahun 2007. Pada tahun 2007, kita dapati mata pelajaran sejarah yang ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Teknik mengalami kemerosotan, iaitu sebanyak 4.49 gagal mencapai sasaran yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Pendidikan Teknik, iaitu 4.38 berdasarkan grade purata sekolah. Sehubungan itu, kami dapati di sini untuk memperincikan masalah ini, kami membahagikan kepada 5W dan 1H, iaitu apakah masalah yang berlaku. Di sini merujuk kepada kemerosotan, iaitu kegagalan mencapai sasaran minima yang dinyatakan dalam surat perkeliling Jabatan Pendidikan Teknik bertarikh 27 Mac 2007. Mengapa masalah ini berlaku atau why? Iaitu disebabkan kebergantungan kepada buku teks semata-mata dan kekurangan alat bantu mengajar yang menarik, membantu guru
dan para pelajar dan proses pengajaran dan pembelajaran di mana masalah ini berlaku, dan kami membuat pendidikan di Sekolah Menengah Teknik Gombak memandangkan semua di kalangan ahli kami ada daripada Sekolah Menengah Teknik Gombak. Dan bila masalah ini berlaku iaitu kita dapati selepas keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia, dan pelajar-pelajar yang terlibat iaitu WU yang adalah pelajar Sekolah Menengah Teknik Gombak tingkatan 4 dan 5. Dan bagaimana masalah ini berlaku, masalah ini berlaku apabila pembelajaran sejarah kurang menarik disebabkan guru dan para pelajar masih menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran konservatif, iaitu bergantung kepada buku teks semata-mata. Ini menyebabkan para pelajar kurang memberi tumpuan di dalam kelas yang akhirnya mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Sehubungan itu, kita melihat pendekatan konservatif yang digunakan oleh guru iaitu menggunakan buku teks dan papan putih. Maka kami di sini memperlihatkan satu kaedah baru iaitu kaedah kolaboratif dan kooperatif, iaitu gabungan antara pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 diberi tumpuan sebagai pendidikan kami dalam menyelesaikan masalah. Jadi hasil daripada penggabungan pendekatan konservatif dan juga pendekatan baru iaitu kolaboratif dan kooperatif, kami dapati berlaku peningkatan keputusan peperiksaan mata pelajaran sejarah berdasarkan grade purata sekolah, tetapi masih dianggap merosot kerana tidak mencapai target grade purata sekolah yang ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Teknik. Contohnya kita lihat pada 2008 iaitu yang ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Teknik 4.18, tetapi kami mampu mencapai 4.26. Di sini kami gagal untuk mencapai sasaran, tetapi memperlihatkan peningkatan iaitu daripada 2007 grade purata sekolah yang dicapai oleh pihak kami adalah 4.49 kepada 4.26. Penurunan grade purata ini menunjukkan kualiti keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Hasil daripada pemerhatian kami ini, maka kami telah membuat penetapan sasaran iaitu cuba untuk menurunkan grade purata sekolah 4.26 kepada 3.98 pada tahun 2009 seperti yang disasarkan oleh Jabatan Pendidikan Teknik atau Bahagian Pendidikan Teknik dan Vocational yang dikenali hari ini. Rasional sasaran ini boleh dicapai kerana para pelajar telah didedahkan selama 2 tahun menggunakan alat bantu mengajar ini bermula daripada tingkatan 4 sesi 2008-2009. Oleh sehubungan itu, bagi memperincikan punca masalah kemerosotan ini, maka kami menggunakan teknik YY analisis dan juga Ishikawa. Berdasarkan teknik Ishikawa ini, terdapat 4 faktor yang kami kenal pasti, iaitu pertama faktor guru dan pelajar, kedua ialah faktor persekitaran, ketiga faktor kaedah dan keempat faktor peralatan. Sehubungan itu kami telah menyimpulkan daripada YY analisis ini, iaitu ada 5 yang kami telah cuba untuk melihat secara lebih khusus, iaitu antaranya penyampaian kurang berkesan oleh guru, bagi faktor pelajar tidak tahu mengenal pasti fakta yang terdapat dalam buku teks, yang ketiga ialah gangguan atau persekitaran, dan yang keempat ialah faktor kaedah iaitu selesa dengan pendekatan konservatif berpusatkan guru, dan yang kelima iaitu peralatan iaitu tiada kepelbagaian alat bantu mengajar. Sehubungan itu, Puan Nora telah mengkhususkan kepada penyampaian guru yang kurang berkesan di dalam kelas. Sehubungan itu, beliau mencadangkan supaya diadakan kursus dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. Walau bagaimanapun, di sini memperlihatkan kelemahan iaitu kekangan masa, perlukan praktis, kekurangan tenaga pengajar dan kos. Kesimpulannya, perlu anjakan paradigma guru dan mempertingkatkan kemahiran kepimpinan. Maka faktor ini kami tolak. Seterusnya, Puan Belinda telah cuba mengenal pasti faktor pelajar yang tidak dapat mengenal pasti fakta di dalam buku teks. Maka beliau mencadangkan supaya diadakan modul latihan. Di sini kebaikannya ialah dapat meningkatkan pengetahuan kemahiran dan memudahkan latihan pelajar dan dapat menjimatkan masa PMP. Namun terdapat kekangan masa, perlukan praktik dan kos. Namun kesimpulan yang dibuat oleh Puan Belinda iaitu perlukan kerjasama guru dan mengenal pasti nota ringkas yang sesuai kami terima.